Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para penonton, para jemaah, para pelajar, pencinta ilmu, pencinta Al-Quran sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pagi 23/1/22 kita teruskan pengajian kita dalam surah As-Saffat, surah yang ke-37, juzuk yang ke-23. Sambungan kita pada kali ini ayat 133 sehingga ayat 138. Cerita Nabi Lut dalam surah ini ada 6 ayat yang pendek saja. 6 ayat yang pendek sesuai dengan suasana yang kita ada hari ini, iaitu kisah yang berulang, umat yang telah pupus, tetapi episod geng-geng LGBT ini berulang balik, ada semula di akhir zaman. Jadi kita bimbang peristiwa yang sama akan terjadi kepada kumpulan ini, yang mana Allah Ta'ala telah lenyapkan di zaman Nabi Lut, tapi dia muncul balik. Begitulah syaitan, dia kita semula penyakit-penyakit, semua penyakit yang ada zaman dulu ada zaman kita ini. Jadi kita belajar kisah Nabi Lut bermula ayat 133 sehingga 138. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surat 979. Mari kita baca ayat. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa inna Lutan laminal mursaliin iz najjaynaahu wa ahlahu ajma'in إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. Balik kepada ayat 133. Ayat 133. Wa inna Luta, dan sesungguhnya Nabi Lut alaihi wa ala nabiyyina salatu wassalam laminal mursalin, adalah dari kalangan rasul-rasul kami yang diutuskan. Para pelajar sekalian, kita pergi kepada munasabatul ayah. Munasabatul ayah dipanggil susunan ayat ini. Tertib ayat. Dalam siri-siri yang lepas, daripada awal Nuh, kemudian datang Ibrahim. Selepas Ibrahim disebut zuriat Nabi Ibrahim. Mari zuriat Ibrahim, anak cucu dia. Kemudian dalam ayat ini
kata di para ulama, wa qaddamahum, Allah Ta'ala sebut Ibrahim dengan anak cucu dia. Siapa dia sebut? Yang telah kita baca, Ilyasin dan juga Musa, Ilyas, itu daripada anak cucu Ibrahim. Kemudian manusia ni dia suka kepada mengingati, gembira apabila keluarga kita bahagia, mendapat tempat dan kedudukan, kita rasa suka. Pada kali ini Allah Ta'ala bawa cerita kisah Ibnu Akhi, anak saudara Ibrahim. Pelajar-pelajar kena ingat, Nabi Lut anak saudara kepada Nabi Ibrahim. Waktu Nabi Ibrahim berhijrah keluar daripada negeri Babylon, dia keluar, dia, Lut dengan Sarah. 3 orang ya yang beriman, ia ikut Nabi Ibrahim. Maka pada siri ini Allah Ta'ala beri kepada anak saudara pula. Wa inna Lutan laminal mursalin. Lut termasuk dalam jumlah kumpulan para rasul yang dibangkitkan oleh Allah, yang diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla kepada manusia. Di manakah tempat dakwah Nabi Lut? Tulis, negeri Sadum. Lut berdakwah di negara Sadum. Di mana Sadum? Para pelajar, sekarang ni kalau kita pergi ke Jordan, orang panggil Laut Mati, Bahrul Mayyit. Laut Mati itulah Qura Sadum yang telah diterbalikkan bumi, yang telah dibinasakan sehingga dia jadi laut. Sebab itulah orang panggil Buhairatul Lut, Qura Sadum. Yang orang duk main ikut belakang ni dia panggil Sodomi. Ni Sadum, mari daripada Qura Sadum. Allahu Akbar. Nabi Lut berdakwah. Dia bukan orang situ. Dia orang mari daripada Babil. Tapi dia sudah jadi orang tempatan. Allah bangkit dia jadi rasul. إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ. Ingatkanlah peristiwa tatkala kami selamatkan dia dan keluarganya yang beriman. Dia dan keluarga serta pengikut-pengikutnya yang beriman semuanya. Di antara kisah sedih dalam dunia para nabi, para rasul, iaitulah Nabi Lut dan Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Nabi Lut sedih. Kenapa tak sedih? Tengok dalam ayat ini. Uzkur ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hina najjaynahu wa ahlahu mu'minin, ketika kami selamatkan Lut dan keluarganya yang beriman daripada azab yang ditimpakan ke atas kaumnya. Ingat tak kisah dulu dalam surah-surah yang lepas? Malaikat mari rumah Nabi Ibrahim. Ibrahim seorang pemurah. Dia tengok tamu mari, hoi, bawa selalu anak lembu BBQ, ajlin, haniz, wallah, sedap. Bawa mari, tetamu tak sentuh pun. Ibrahim takutlah. Kenapa? Kita ni kalau pergi rumah orang, ingat ni para pelajar, kalau tak nak makan banyak pun sentuhlah. Orang panggil jamah lah makanan. Ambil sikit, bismillah, makan. Kalau tidak tuan rumah kecil hati, kenapa tak makan ni? Adakah dia anggap aku ni sihir dia ke? Jadi orang menimbul tasaulat, menimbulkan orang panggil tanda tanya dalam kepala tuan rumah. Kenapa dia tak makan? Adakah dia anggap aku ni jahat, nak sihir dia, buat benda tak baik? Jadi timbul macam-macam. Maka
Ibrahim takut. Ala takulun, silakan makan. Kenapa tak makan? Barulah Jibril itu malaikat bagi tahu, kami ni malaikat memang tak boleh makan ya Nabi Ibrahim. Oh. Bagi tahu awal-awal tak susah lah Ibrahim bakar-bakar kambing itu anak lembu tadi. Allahu Akbar. Tapi itulah, nak cerita pemurahnya dia tu cepat. Kemudian nak gimana ni? Dia kata kami dalam perjalanan ke Qura Sadum nak pergi binasakan kaum Lut. Ibrahim kata hati-hati, Lut ada di sana. Oh, kata di malaikat, kami tahu. Tengok dalam ayat surah Az-Zariyat ayat 35-36, fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Ibrahim, jangan takut, kami akan keluar semua orang yang beriman. Fama wajadna fiha ghaira baitim minal muslimin. Semua orang muslimin, mukminin kami akan keluarkan malam ni. Biasanya azab dia mari pagi. Azab dia mari pagi. Pagi orang tengah bersiapkan nak pergi kerja, tengah happy, kau mari. Oi. Maknanya Ibrahim jangan takut. Lut kami uruskan. Orang yang beriman kami keluarkan. Dalam surah Al-Qamar ayat 34-35, inna arsalna alaihim hasiba, kami akan timpakan atas mereka anak-anak batu, hujan batu. Illa ala lutin najaynahum bisahar, kecuali keluarga Nabi Lut kami akan keluar daripada kampung ni pada waktu sahur. Mana sebelum subuh semua sekali keluar. Ni'matan min indina kadzalika najzi man syakar, sebagai nikmat daripada Allah, demikianlah kami balas orang yang bersyukur. Jadi Ibrahim bila dengar jaminan daripada malaikat, jangan takut, kami akan selamatkan dia. Baiklah, malaikat pun pergi. Lut, mu keluar malam ni sebelum subuh. Semua sekali pengikut mu keluar. Wala yaltafit minkum ahadun, jangan berpaling. Mugi bunyi apa belakang ni, jangan paling. Semua keluar ikut arahan. Tengok ayat 135. Illa ajuzan fil ghabirin. Sedihnya Nabi Lut. Kecuali seorang perempuan tua tertinggal dalam golongan yang dibinasakan. Siapa makcik ni? Siapa makcik? Zaujatuhu, bini dia. La haula wala quwata illa billah. Ajuz, iaitulah isteri Lut yang tak mau beriman. Dia duduk atas rumah Nabi, tidur bangun dengan Nabi. Nabi duduk kuliah, duduk ceramah, tapi iman tak masuk dalam hati. Dialah yang menjadi tali barut kepada puak-puak LGBT. Ingat, para pelajar tulis baik-baik. Bini Nabi Lut, dia tak buat benda tu. Dia tak buat benda keji, tak buat. Dia bini Nabi. Tetapi dia menjadi tali barut kepada geng LGBT. Malaikat mari nak binasakan kaum Lut dengan rupa jejaka kacak. Pemuda-pemuda hak comel-comel, puak-puak hak gila LGBT ni tak boleh tengok orang comel ni, nak selalu berlari. Bini Nabi Lut lah yang bagi tahu. Kalau zaman kita hari ni, mesti dia WhatsApp dah, ambil gambar serek-serek, soft atas ke geng-geng LGBT. Tengok di rumah aku ada orang comel. Berlari puak-puak gila tu mari. Lut kata jangan weh, jangan malukan aku, ini tetamu aku. Lut, apa kau tahu? Sudah. Mari. Jadi bini dia perangai huduh makcik tu, iaitulah dengan cara menjadi tali barut kepada geng LGBT. Dia bukannya, dia tak buat benda jahat tu.
Kan Allah jaga juga rumah tangga Nabi, tapi apa boleh buat? Dia kafir, dia tak beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Lut. Illa ajuzan fil ghabirin, perempuan tua yang tertinggal dalam golongan yang dibinasakan. Ghabirin ay fakanat ma'al qaumil baqina fil azab, dia tertinggal duduk bersama dengan kaum yang ditimpa azab. Mati dia kafir, binasa dia sekali dengan puak LGBT, kena balik bumi dan sebagainya. Wal'iyazubillah. Allahu Akbar. Tengok dalam beberapa ayat dalam suratul A'raf 183, ayat 83, fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu. Direct sini. Dalam ayat ni illa ajuzan, seorang perempuan tua. Dalam suratul A'raf Allah namakan illa imra'atahu, kecuali wanita bini dia. Kanat minal ghabirin, termasuk di kalangan orang yang dibinasakan. Dalam suratul Hijri ayat 59-60, illa ala lutin, kecuali keluarga Nabi Lut, inna lamunajjuhum ajma'in, kami selamatkan dia. Illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin, bini dia binasa. Dalam surah At-Tahrim ayat 10, daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Allah buat bandingan dengan orang kafir, bini Nabi Nuh dengan bini Nabi Lut. Kanata tahta abdaini, dua orang duduk di bawah dua suami, dua hamba kami yang soleh. Fakhanatahuma, dia khianat pada suami dia dengan begitu ajaran yang kafir. Falam yughniya anhuma, Nabi tak boleh tolong, Nabi tak boleh selamatkan kerana bini dia kafir. Maka dia masuk neraka sekali orang masuk. Jelaslah dalam kita 3 ayat ini menafsirkan ayat illa ajuzan fil ghabirin, sah orang tua ini bini Nabi Lut. Allah, ini yang kita bimbang hari ini. Suaminya baik, suaminya pak imam, pak ustaz, penceramah, bini pula hidup masuk dalam kumpulan-kumpulan liberal, kumpulan macam-macam. Nah, jangan main-main. Allahu Akbar. Suami ahli masjid, bini pula masuk dalam geng-geng maksiat, geng mungkar. Na'udzubillah. Sebab itu menjadi kewajipan kepada para suami tafaqud, tengok hala tuju keluarga masing-masing. Jangan duk biar anak nak pergi mana, bini nak ke mana. Jangan dibiarkan. Kita mesti bertanggungjawab. Kita mesti ambil cakna, kata orang. Perhati bini nak pergi mana. Jangan main-main. Kalau Nabi pun tak boleh nak selamat bini dia, bagaimana dengan orang lain? Nah, jadi alhamdulillah lah, kalau kita dapati isteri kita satu kepahaman dengan kita, alhamdulillah, nikmat. Ni ada ni suami bagus, amalan-amalan ikut sunnah molek dah. Nah, kitab Perisai Muslim juga lebu dah duk pegang. Bini duk pegang amalan hok pelik-pelik lagi. Allahu Akbar. Jumpa belaka bini ni. Zoom hok orang ajak melompat masuk. Zoom hok zikir pelik-pelik masuk. Ini yang kita bimbang sekarang. Hati-hati para suami, bapa dan ibu, perhati pada keluarga masing-masing. Baik, mari kita pergi terus. Apa jadi? Satu ayat 136. Thumma dammarnal akharin. Kemudian kami hancur leburkan yang lain dari pengikut-pengikut Nabi Lut. Semua sekali, total. Mari angkat bumi, balik.
Jadilah laut mati. Laut mati itu tempat manusia dilaknat. Awal hari ni tak faham apa, dia pergi duduk tempat pergi pesta situ di laut mati. Bahaya. Kita pun orang Malaysia ni pun kalau pergi umrah lalu ke laut mati. Ya, mana guide kena bagi tahulah kita nak pergi ni tempat orang kena laknat, jangan duduk happy-happy. Ana pergi dulu sekali. Kita nak terah jugalah masuk dalam laut mati tu, nak tengok. Orang kata terapa laut mati, masih hangat. Orang boleh tidur dalam laut mati baca surat khabar. Boleh. Tapi kena ingatlah, ini bukan tempat suka-suka. Sama juga dengan madain soleh, bila kita masuk di tempat yang kena laknat, sepatutnya kita masuk dalam keadaan sangat terkesan. Sebagaimana Allah Ta'ala cela puak-puak Quraisy, dia lalu ikut laut mati, dia tengok laut mati, dia tahu cerita LGBT, tapi mereka tak insaf. Tengok ayat 137. Wa innakum latamurruna alaihim musbihin. Dan sesungguhnya kamu yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Geng mana ni? Geng Quraisy. Yang berulang-alik melalui bekas-bekas tempat tinggal mereka semasa kamu berada pada waktu pagi, wabillail, dan juga pada waktu malam. Afala ta'qilun, maka mengapa kamu tidak mahu memikirkan? Wa innakum, ulama tafsir kata ai kuffar Quraisy. Kamu puak kafir Quraisy, dalam musafir kamu pergi ke Syam, kamu lalu ikut laut mati. Sebab dia pintu masuk kat tu. Kamu masuk pada waktu pagi, fi awalin nahar. Kamu balik pada waktu malam, petang. Maknanya mungkin berlaku dua-dua. Pagi pun masuk, malam pun masuk. Kata Ibnu Ashur kata apa? Wa kana ahlu Makkah, orang-orang Mekah, peniaga-peniaga dia, ahli-ahli koprak, bila dia pergi ke Syam, dia akan lalu ke Palestin. Nak masuk Palestin, dia akan lalu ke bumi Qura Sadum, ala syati'il bahril mayyit, tepi laut mati tu. Dia panggil Buhairah Lut. Dia lalu ke tepi tu, tengok, tak tahu apa dah. Katanya bandar Sadum ada di laut, dasar laut mati tu. Dia terbalik, berbom. Lalu saja tak tahu apa. Kita hari ni pun lalu saja berselfie-selfie lah kita. Happy-happy duduk makan tepi laut mati, tak mikir kepada LGBT yang karut. Maka Allah Ta'ala tegur Quraisy dan sekaligus tegur kepada kita semua yang lalu tak mikir, lalu tidak mengambil pengajaran. Maka di akhir ayat Allah tegur kita, afala ta'qilun. Maka mengapa kamu tidak mahu memikirkan? Mikir, tengok. Bila tengok orang binasa, tengok manusia sudah hancur, sudah bandar semua dibinasakan, sepatut kita mikirlah, janganlah jangan buat benda ni. Sekarang ni buat LGBT sudah angkat kepala. Masuk juga dalam perarakan hari negaraku, hari merdeka. Boleh masuk, join. Ni kita harap pihak kerajaan Malaysia tegas, pihak penguasa agama tegas. Jangan biarkan puak-puak ni berleluasa dalam negara kita, kerana inilah kumpulan yang dilaknat oleh Allah. Dan spesies mereka pada awalnya telah dibinasakan oleh Allah, tapi hidup balik. Allahumma salli ala Muhammad. Syaitan bijak. Bijak ke tak bijak syaitan? Bijak. Kata di para pengkaji, asyaitanu farighun. Syaitan tak ada kerja. Dia boleh recycle balik semua penyakit-penyakit dulu. Syaitan recycle balik zaman kita hari ni. LGBT muncul. Puak-puak Nabi Shu'aib, wailul lil mutaffifin.
Ia mengurangkan sukatan dan timbangan. Ada tak ada zaman kita ni? Ada. Walaupun sukatan timbangan digital, tapi tidak adil dalam sukatan itu masih lagi berlaku. Waktu beli kena bayar penuh. Waktu kita guna tak bayar, tak habis, dia tak hantar balik. Tapi kalau kita guna lebih, beg kita timbangan lebih, kena bayar. Banyak ni. Dalam bab penerbangan kena ulang kaji balik. Dalam bab ni, apa dia dipanggil ni, penggunaan handphone ni, hendak bayar sen-sen ni, itu pun termasuk dalam wailul mutaffifin kalau tak kena cara. Jadi Allah Ta'ala sebut afala taqilun, ay afalaisat ladaikum uqul, mu tak ada akal kau boleh berfikir, fata'tabirun, mengambil iktibar, mengambil pengajaran, ia menyebabkan kamu jadi takut akan ditimpa azab sebagaimana Allah Ta'ala timpakan kepada kaum Lut yang telah mendusta rasul-rasulnya dan menyalahinya. Allahul musta'an. Kita kata inilah yang kita bimbang para pelajar sekalian. Alhamdulillah, ayat kita 133, 138 tamat secara ringkas. Sekarang ini kita pergi ambil al-fawaid at-tarbawiyah wal ilmiyah. Ada 5 faedah yang kita kutip. Faedah yang pertama, illa ajuzan fil ghabirin, kecuali seorang makcik tua. Siapa dia makcik tu? Siapa dia makcik? Bini dia, isteri Nabi Lut. Isteri Nabi Lut yang binasa sekali dengan puak-puak kafir yang lain. Apa sebab? Sebab dia telah menjadi pengkhianat kepada suami dia sendiri. Sebagian dalam ayat yang kita baca tadilah, ayat surah At-Tahrim ayat 10. Maka dengan itu, tanda ni pelajar, maka dengan itu yatafarra'u ala hadhihi al-faedah, daripada faedah ni yang kita kena ambil, tulis molek-molek, yambaghi lil insan, menjadi kewajipan tanggungjawab bagi seorang manusia, an yatafaqqada ahlahu, hendaklah dia ambil berat, tengok, siasat, kaji, teliti bagaimana perjalanan keluarga dia, isteri dia, anak-anak dia. Sekarang ni anak-anak kita bimbang, duduk senyap dalam bilik, tak tahu apa. Mak ayah kena masuk tengok siasat, tengok. Dia tak gimana apa. Ni alat gadget depan mata dia, dia mengembara seluruh dunia. Body di rumah, tapi otak dia di mana? Kita takut hari ni. Memang takut. Kena tengok dulu handphone anak kita duduk kawan dengan siapa, duduk bercek dengan siapa, duduk bertektok apa benda. Bahaya sekarang, jangan ada gurau-gurau. Tengok, wa an yataharra wa an yasbura umru, siasat, teliti, tengok molek-molek apa yang berlaku pada mereka. Ini yang pertama yang kita kena ambil. Faedah yang kedua, wa innakum latamurruna alaihim musbihin, kamu semua lalu tengok pada waktu pagi, tengok waktu malam tempat orang binasa. Kata dia ulama tadabbur, zakara hadhil qissah, Allah Ta'ala bawa kisah ini liya'tabira biha, supaya puak-puak musyriku al-Arab, puak-puak kafir Quraisy yang duk berjalan ke Syam ni, tengok tempat binasa, jangan ulang balik peristiwa yang sama. Orang-orang kafir telah binasa, orang beriman selamat. Zaman kita hari ni pun yang duk pergi main laut mati, laut hidup, laut mana ni pun kena ambil pengajaran iktibar, bahawa kalau salah guna, tak ambil pengajaran, mungkin kita juga akan dijadikan iktibar. Sebagaimana kata di para ulama, orang yang cerdik, orang yang mengambil iktibar daripada orang lain. Orang yang tak cerdik, dia menjadi bahan iktibar kepada orang lain. Boleh faham ke ayat ni? Orang yang cerdik mengambil iktibar
dengan peristiwa yang berlaku pada orang lain. Orang yang tak cerdik, orang jadikan dia bahan iktibar. Jangan jadi macam dia tu. Jadi kita tak nak jadi bahan iktibar, kita nak mengambil iktibar daripada peristiwa yang telah berlaku. Faedah yang ketiga, al-fawaid al-ilmiyah. Ini nombor 3. Inna iznajjaynahu wa ahlahu ajma'in illa ajuzan fil ghabirin. Kami selamatkan Nabi Lut dan semua keluarga dia yang beriman, pengikut-pengikut dia yang beriman selamat, kecuali makcik tua yang kafir ini. Siapa dia? Bini dia. Maka ayat ini kata apa? Annal qurba minal anbiya wal awliya. Orang duduk dekat dengan Nabi, duduk dekat dengan wali, dekat dengan tuan guru, dekat dengan tuan syekh, tidak memberi faedah apa-apa kalau dia tidak belajar, tidak ikhlas, tidak yakin dengan apa yang diajar. Makcik ni isteri Nabi, walaupun bini Nabi, binasa dia sekali dengan orang binasa. Abu Lahab, pak saudara Nabi. Abu Lahab, pak cik Nabi, amun Nabi. Ma nazal Quran fi ahadin muayyanin min kufar siwa Abi Lahab. Tulis sikit, kita ambil ilmu tadabbur di sini. Dalam Quran ada 2 orang makhluk hamba Allah Ta'ala yang Allah sebut nama. Sebut nama. Yang pertama, mendiang Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabin. Celakalah tangan Abu Lahab. Kita boleh baca di solat, dalam solat, luar solat. Kalau ada orang kata tak boleh baca surah Al-Lahab ni, menghina Nabi, kita kata apa awak ni? Abu Lahab tu hina Nabi, bukan kita. Allah turunkan ayat ini, dibaca dalam solat, luar solat. Kalau ada orang larang tu, mana dia tak apa betul. Ingat baik. Yang kedua, orang yang paling jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan anak beranak dia. Dia ni hamba yang dimerdekakan. Nama dia Zaid bin Harisah. Allah Ta'ala sebut, falamma qada Zaidun minha wataran. Apabila Zaid selesai daripada isteri dia Zainab, nama dia dirakam dalam Quran. 2 orang hamba Allah, seorangnya pakcik dia yang paling rapat dari sudut keluarga, tapi paling jahat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang seorang laginya sangat jauh dari sudut keluarga, dari sudut keturunan, tetapi orang yang paling baik, paling rapat dengan Nabi dari sudut keimanan. Allahu Akbar. 2 orang dalam Quran nama disebut. Zaid contoh kepada yang baik, mendiang Abu Lahab contoh keluarga yang buruk. Na'udzubillah. Kita dalam dakwah kita ni kadang-kadang kita tak begitu mengharapkan orang dekat. Orang dekat. Orang dekat. Kita buat pondok contohnya. Orang dekat tak mari. Hak mari mengaji, jauh-jauh. Hak dekat-dekat tu dah. Ini masalah kita. Tak apa. Dia belajar lain tak ada masalah waktu tu. Tapi nak ceritanya kadang-kadang orang jauh yang bagi support, orang dekat tak ambil tahu pun. Biarlah. Itu berbeza. Cuma hal ni nak kata Abu Lahab dengan Zaid. Dari sudut jauh bak keturunan, tapi dekat dari sudut keimanan. Hak ni dekat keturunan, kafir pula dia terhadap Tuhan. Bukan sangat kafir biasa-biasa Abu Lahab ni. Kafir jahat sungguh. Kena ke Nabi macam-macam. Faedah yang keempat, wa innakum latamurruna alaihim musbihin. Kamu lalu pada waktu pagi, kamu tengok, petang pun, malam pun tengok. Al-isyaratu, menjadi isyarat. Manusia bila dia tengok dengan mata dia, lebih kuat keyakinan dia daripada dia dengar khabar. Kita dengar cerita, tak sama kita tengok cerita. Depan mata aku berlaku benda ni. Kita rasa cemas, rasa gerung, rasa macam-macam. Tapi kita dengar cerita lain.
Sebab itulah Allah kata wa innakum latamurruna alaihim musbihin. Quraisy, mu lalu pada waktu pagi tengok kesan-kesan kebinasaan sebelum sampai ke Qura Sadum. Puak Quraisy lalu dah madain soleh tadi dalam perjalanan nak pergi ke Syam. Lah tengok dah di sana sudah binasa puak kaum Samud. Kan? Yang derhaka sembelih unta Nabi Saleh sudah binasa. Yang ni pula Qura Sadum terbalik dia punya bumi. Maka ulama kata kalau kita dengar cerita itu dia panggil ilmu yaqin. Ilmu yakin kita dengar, kita yakin betul-betul ilmu yakin. Tapi kalau kita tengok depan mata kita itu dia panggil ainul yaqin. Ainul yaqin. Ainul yaqin tengok. Apa ni? Ilmu yakin tengok. Macam kita hari ni. Tuan-tuan duk tengok saya dalam Facebook ni, dalam internet ni. Ainul yakin ke ilmu yakin? Sudah. Nak jawab aja ni. Nak kata ainul yakin tak tahu duk mana. Tapi kalau kata ilmu yakin sah dah ada. Aku tengok dia sana. Tapi bila mari sini, ni dia tuan dia, ainul yakin. Allahu akbar. Mari kita. PKP sudah berakhir. Mari kita naik tingkat daripada ilmu yakin kepada ainul yakin, insya-Allah. Baik, yang kelima, yang terakhir, Allah di akhir ayat 138, afala ta'qilun. Mengapa kamu tidak mahu memikirkan? Kenapa kamu tidak guna akal pemikiran yang baik? Kenapa? Jawab dianya annal aqla. Akal Allah menjadi suatu hakikat yang mengajak manusia untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Akal pemikiran yang berfikir. Bukan akal tu mana cerdik lah. Berapa ramai orang cerdik bodoh. Cerdik otak cerdik, pick up kata orang. Kalau dia ngapa dia jawab excellent, A+, pressure. Tapi akal dia tak guna. Buruk akhlak dia. Lain. Lepas tu awal kata ulama ini al-aqlu syai' wa zaka'u syai'un akhar. Akal tu satu, cerdik tu satu lain. Wa kullu man kana mukazziban lirasul, setiap orang yang mendusta ajaran Nabi, sombong daripada menerima ajaran Nabi, maka dia panggil orang itu tidak berakal. Walaupun dia min adhan nas, manusia yang paling bijak di kalangan manusia, yang paling cerdik di kalangan manusia, tapi dia tidak berakal dari sudut keimanan. Au kana za syarafin wajah, orang yang punya pangkat kedudukan tinggi tapi tak menerima kebenaran, maka itu dipanggil tidak berakal walaupun dia ada kedudukan. Dan Allah Ta'ala sebut ayat ini afala taqilun. Demikianlah Allah tegur Bani Israel dulu. Alladzina ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum wa hum yatluna al-kitab. Mu Bani Israel, musuh orang buat baik, mu baca kitab tapi mu sendiri tak buat. Allah kata afala ya'qilun, adakah mereka tidak berakal? Dari ayat ini, oleh kerana ayat ni direct, kafir Quraisy, mu pergi ke Qura Sadum, mu tengok benda tu binasa, afala ta'qilun, sebab ayat tu direct. Kenapa kamu tak berfikir? Maka di sini para ulama kata cerdik lain, akal tu lain. Kita nak kita dua-dua, zakat wal aql, orang cerdik dan orang berakal. Dari sudut akalnya bijak, pengajiannya pandai, berakal pula mengambil iktibar pengajaran, dan tak buat benda-benda mungkar, benda maksiat, itu orang berakal. Jadi para jemaah sekalian, marilah kita jadi orang berakal dan orang yang cerdik. Anda duk perhati tengok pelajar-pelajar kita ni, cerdik. Orang panggil bijak, genius. Kalau dia ngapa sekali dengan muka surat dia ingat. Dia duk, kita pergi melawak dia, tengok. Ni dalam telinga ni ada 2 wayar ni. Buat apa? Buka duduk dengar lagu.
Depan kitab tafsir, study kitab tafsir dengan lagu. Ini tidak berakal orang lagi ni. Oi, jangan main dia ni. Dia punya kertas 4.4 full markah. Tapi semaya subuh pun bangun tak bangun je. Islam menilai orang dengan akal, cerdik, berakal, takwa, beriman. Itulah kategori yang sempurna. Kita kata alhamdulillah. Marilah kita jadi orang masuk dalam kumpulan afala taqilun, afala yaqilun. Kita kata bala ya Rabb. Kita gunakan akal kita untuk mengenali Allah. Kita gunakan akal kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita dalam cerita Nabi Lut. Ayat 139. Kita akan masuk pula cerita wa inna Yunus. Cerita Nabi Yunus pula, insya-Allah. Jadi 3 nabi yang ikut syariat orang lain, iaitulah Ilyas, Lut, Yunus. InsyaAllah dalam siri akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.